Mari kita berdoa. 让我们同心祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hari Tuhan, di minggu yang baru ini kami berhimpun di dalam ibadah di tempat ini. 主，我们感谢你，在这主日，在这新的一周的开始，再次召集我们来到你面前。 Bersama dengan umat percaya dan gereja kami di mana-mana tempat, kiranya hari ini selalu menjadi hari kebangunan dan menjadi berkat bagi kami. 你继续向我们以及全地普世的众教会、众圣徒不停的施恩，使我们可以在今天纪念你，以及我们的救主。 Kami mau membaca firman-Mu. 主啊，我们即将要诵读你的话语。 Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami dan memimpin hamba-hamba-Mu. 愿你圣洁的灵带领我们，也带领你众仆人。 Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 你垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara, hari Kamis adalah hari ke-40 Tuhan Yesus setelah kebangkitan Dia dari kematian bersama murid-murid. 弟兄姊妹，4天后我们要纪念耶稣在复活后在地上生活40天的日子。 Jadi hari ini adalah hari ke-35 atau 36 sejak kebangkitan Tuhan Yesus yang kita kenang, yang kita rayakan di dalam Paskah yang lalu. 也就是说，我们继上一次的复活节，今天就已经是第36天，我们纪念耶稣的复活。 Ada 40 hari Tuhan Yesus bersama murid-murid. 耶稣复活后，在地上与门徒们继续生活40天。 Alkitab mengatakan Dia hadir di tengah murid-murid. 圣经记载，耶稣来到门徒们当中， Dia memberi bukti kepada murid-murid tentang kebangkitannya. 而耶稣就向门徒们显明他已经复活的证据。 Ada berbagai catatan di hari-hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. 圣经记载，耶稣在这40天里与门徒们生活的日子， Salah satunya ialah di dalam Injil Lukas pasal 24. 其中一个就是在路加福音24章有所记载。 Mari kita melihat Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga 49. 让我们一同翻开路加福音24章36到49节， Mari kita membaca bagian ini dengan bersama-sama. 让我们一起来诵读这一段经文。 Baik bahasa Mandarin maupun bahasa Indonesia, mari kita membaca bersama-sama. 我们无论是以中文或印尼文为主的听众，让我们一起诵读这段经文。 Lukas 24, 36 hingga 49. 路加福音24章36到49节， 2, 预备起。 Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihat tanganku dan kakiku, sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena roh tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberi mereka sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian pembacaan firman
以上是上帝的道。 Saudara, ada 40 hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. 弟兄姊妹，主耶稣复活后，与门徒们一起生活40天。 Mengapa harus 40 hari? 为什么必须40天生活呢？ Saudara, kita tidak tahu. 我们不知道背后的原因， Mungkin saja bisa 30 hari. 可能30天就够了， Mungkin 50 hari. 或者也可以延长到50天。 Tetapi 40 hari Tuhan bersama murid-muridnya. 但是主耶稣确实与门徒们生活40天， Ada maksud tertentu mengapa 40 hari. 当然有一定的用意，必须是40天。 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. 耶稣曾经40天禁食， Saudara, demikian juga 40 tahun mereka bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. 40这个数字也让我们想起以色列人曾经在旷野中逗留40年。 Saudara, mengapa 40 hari? 而这里为什么是40天呢？ Apakah Tuhan Yesus membutuhkan 40 hari? 主耶稣难道真的需要40天这么久吗？ Ataukah murid-murid membutuhkan 40 hari, masih 40 hari bersama murid-murid? 还是说是顾及门徒的需要，与耶稣一起40天呢？ Saudara, kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid. 弟兄姊妹，我们都可以看到门徒们的生活如何， Mereka mengalami problem waktu. 他们面临时间的问题。 Di dalam perjalanan mereka bersama Tuhan Yesus. 他们与耶稣同行的时候， 3,5 tahun tidak cukup ternyata bagi mereka. 原来曾经3年半对他们而言是不够的， Tidak ada seorang pun yang lulus. 没有任何一个门徒过关了。 Setelah Tuhan Yesus bangkit, 耶稣复活后， mereka masih membutuhkan 40 hari. 门徒们还需要额外的40天， Bukan Tuhan Yesus butuh 40 hari bersama murid-murid. 并不是耶稣需要跟门徒们一起40天， Tetapi murid-murid di dalam kegagalan, di dalam kelemahan, dalam ketidakmengertian masih membutuhkan 40 hari kehadiran Tuhan Yesus. 而是门徒们在他们的愚拙，在他们的不明白当中，依然需要更多的40天明白真理。 40 hari adalah waktu yang cukup untuk pembentukan dan komitmen ulang bagi murid-murid. 对门徒们而言，40天就因此足以重新塑造并且坚固他们的信心。 Seluruh pelayanan Tuhan Yesus dari kelahirannya sampai dia naik ke surga. 耶稣自从他出生一直到他升天为止， Segala sesuatu ada waktunya. 每一件事情都有各自的时间。 Kapan dia lahir? 耶稣在具体的时间生下来， Kapan dia diserahkan? 耶稣在具体的时间被交给 Kapan 人， dia mulai pelayanannya? 耶稣在具体的时间开始侍奉。 Kapan dia mendidik, mempersiapkan murid-muridnya? 耶稣也在具体的时间不停地栽培门徒。 Kapan dia harus meninggalkan murid-muridnya dan mengalami kematian? 耶稣也在具体的时间必须离开门徒们，面临死亡。 Dan kapan dia harus kembali ke surga? 耶稣也在具体的时间回到天上。 Segala sesuatu ada waktunya. 凡事都有定期， Semua berjalan dalam satu rencana Tuhan yang sempurna. 凡事都在完全的上帝的完全的计划当中进行。 Saudara, di dalam perjalanan waktu itulah 就这样，在这时间的过程当中， murid-murid mengalami satu problem. 门徒们就遇到一个问题， Problem waktu. 就是时间的问题。 Saudara, hidup kita salah satu problem yang selalu kita hadapi ialah problem waktu. 弟兄姊妹，我们在生命中也常常面临时间的问题。 Kita hari ini sudah hari Minggu, 今天就是星期天， tanggal 25 Mei. 是5月25 Minggu 号， depan minggu terakhir. 而下周就刚好是 Dua minggu yang akan datang sudah bulan Juni. 5月的最后一周，一过就是6月份。 Waktu begitu cepat berlalu. 时间过得如此之快， Terasa begitu sekejap. 时间没想到这么快就过去， Baru saja hari Minggu. 才刚刚是星期天， Sudah minggu lagi. 结果没多久又到Baru saja Senin. 才刚到星期一， Sudah Senin lagi. 没想到又是另外一个星期。 Waktu begitu cepat berlalu. 时间过得飞快。 Saudara, siapa di sini yang merasa waktu begitu cepat berlalu? 弟兄姊妹，在场有谁也同样觉得时间过得飞快的举手，可以让我看看。 Cepat berlalu. 确实， Saudara, puji Tuhan. 我们为此感谢上帝。 Kalau kita merasa waktu begitu cepat berlalu, 要是我们觉得时间过得真快， itu tanda 3 hal. 这意味着3件事情。 Satu, 第一，
tanda kita semakin tua. 第一，意味着我们越来越老了。 Saudara, tanda kita semakin tua salah satunya merasa waktu begitu cepat. 弟兄姊妹，我们越来越老的其中一个象征，就是我们觉得时间过得越来越 Coba 快。 kita tanya anak kecil, 我们假设问一下小朋友们， cepat tidak waktu berlalu? 问他们时间过得快还是慢？ Buat mereka biasa saja tuh. 对小朋友们没有什么特别的感 Tapi 觉， buat kita orang yang sudah semakin tua, saudara, waktu itu dialami berbeda. 但是对我们这些越来越老的人，我们对时间的经历越来越不同。 Waktu kuantitasnya sama, 明明是同样长的时间， tetapi mengalami waktu itu sesuatu yang berbeda antara kita yang semakin tua dan menua dan orang muda. 但是对于我们这些年纪越来越大以及年轻的人而言，我们对时间的经历和体会是不一样的。 Itu problem waktu yang kita hadapi. 这就是我们面临的时间的问题。 Kedua, saudara, tandanya apa? 第二种象征是什么呢？ Tandanya kita memang sibuk. 那就是我们觉得时间过得飞快。第二，意味着我们很忙， Banyak tugas, 意味着我们非常劳碌， banyak kegiatan, 很多事情需要做， banyak aktivitas, 很多需要完成的任务， banyak rencana yang harus diselesaikan, 很多需要开展的计划， banyak target yang harus dikejar, 很多需要达成的目标， banyak hal yang harus diselesaikan. 有许多需要我们完成的事情。 Itu tanda kita seorang yang sangat banyak kegiatan. 这因此就表明我们因为忙，觉得时间过得快。 Asal kegiatannya baik. 那当然，如果要做的事情都是好事，那就没问题。 Saudara, kita sudah akhir Mei. 没多久我们要进入5月底， Banyak tugas yang belum selesai. 我们仍然还有许多的事需要完成， Banyak janji yang belum kita selesaikan. 还有许多需要达到的曾经许过的愿， Banyak rencana kita yang belum kita genapkan. 我们仍然还有许多的计划等待完成。 Dan itu suatu problem waktu. 这就是我们面临的时间问题之二。 Tanda ketiga, saudara. 现在我们看第三点， Kita merasa waktu begitu cepat berlalu. 我们觉得时间过得真快的第三个原因， Puji Tuhan, saudara. 这是值得我们感恩的。 Itu tandanya saudara dan saya hidupnya bahagia. 第三点意味着我们生活相当的幸福。 Coba hidup kalau tidak bahagia. 假设我们生活的不幸福的话， Di penjara, orang-orang di penjara selalu hitung hari. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. 比如说坐牢的人，他们每一天在牢里在计算，现在是第一天，明天第二天。 Saudara, ada nggak di sini yang hitung hari-hari, saudara? 我们有谁像坐牢的人一样，每天算着自己？ Wah, kalau bisa Tuhan seminggu 9 hari, tidak cukup 7 hari buat saya. 有没有人对上帝说：“主啊，给我1周9天吧，7天不够用。” Saudara, kita hidup di dalam sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. 弟兄姊妹，我们都是生活在主赐给我们的平安当中， Maka kita merasa waktu begitu cepat berlalu. 因此我们才觉得时间过得真快。 Bagaimanapun kita mengalami waktu khususnya bersama dengan Tuhan. 我们如何体会时间，特别是与主在一起的时候， Selalu kita pasti menghadapi satu problem waktu dalam ukuran Tuhan. 我们总是按照上帝的标准来看，我们总是面临所谓的时间的问题。 Di dalam perjalanan 40 hari Tuhan Yesus bersama murid-murid. 耶稣在地上留下40天与门徒们生活。 Tuhan menyatakan diri pertama kepada Maria Magdalena. 耶稣首先是向抹大拉的玛利亚显现， Kedua kepada teman-teman Maria Magdalena, para perempuan-perempuan itu juga. 然后耶稣也向抹大拉的玛利亚的以及他的朋友们显现。 Ketiga kepada Petrus sebagai yang paling senior dari antara murid-murid. 第三，耶稣向众门徒当中最资深的彼得显现。 Semua mereka menghadapi satu problem dalam 40 hari itu. 这些门徒们都在40天里面临时间的问题。 Ada yang bingung, 有的人是有疑惑， ada yang sedih, 有的人面临悲伤， ada yang kecewa, 有的人心存失望， ada yang sudah tinggalkan 有 Yesus, 的人甚至决定离弃耶稣， ada yang juga ragu-ragu. 有的甚至继续存着怀疑。 Saudara, kita melihat problem-problem yang mereka hadapi. 这些门徒们都面临不同的问题。 40 tahun menjadi 40 hari menjadi satu ukuran bagi Tuhan Yesus mengukur mereka. 因此，对主而言，40天就是主开始评估他们的时候。 Dan didapati oleh Tuhan Yesus di antara murid-murid.
主因此评估之后，对门徒们得出一个结论： Setelah aku bangkit sekian hari. 我复活后过了几天， Setelah kamu sekalian sudah mendengar akan tentang kebangkitanku. 你们也曾经听过我复活的事实， Sampai hari ini kalian masih bingung. 直到今天，你们有的人还是疑惑， Kalian masih ragu-ragu. 你们有的人还是有所疑虑。 Maka Tuhan menegur mereka dengan mengatakan, betapa lamban hatimu. 因此，主耶稣就责备他们：你们信得太慢。 Dan Tuhan memberi satu teguran kepada mereka, betapa bodoh engkau. 主不单说他们信得迟钝，也对他们说：你们是愚蠢的人。 Saudara, kita melihat di dalam ukuran waktu 40 hari itu. 在这40天的时间里， Ada yang cepat mengerti. 我们看到有的门徒明白得快， Ada yang cepat keluar dari kesedihan. 有的门徒也同样很快就走出悲伤， Ada yang masih bingung dan susah mengerti. 有的门徒却依然在困惑当中难以明白。 Maka Tuhan menegur mereka, betapa lamban engkau. 因此，耶稣责备他们信得太迟钝， Betapa bodoh engkau. 并且也责备他们是愚钝的人。 Saudara, kita semua di hadapan Tuhan dalam ukuran waktu yang Tuhan berikan kepada kita. 弟兄姊妹，我们每一个人都是生活在上帝所定下的时间当中。 Kita mungkin menghadapi masalah yang serius dalam hidup kita. 我们在生活当中或许面临很困难的问题， Kita mungkin didapati di hadapan Tuhan begitu lamban. 我们或许在神的眼中是愚钝的人。 Kita di hadapan Tuhan, Tuhan menilai kita betapa bodoh pengertianmu. 主或许对我们的信心也同样有负面的评价。 Tidak mengerti juga. 居然做这么久的基督徒还不明白这些道理。 Saudara, setiap hidup kita pasti diukur berdasarkan waktu yang Allah berikan kepada kita. 弟兄姊妹，我们的生命都是根据上帝所赐给我们的时间进行衡量。 Kalau murid-murid 40 hari bersama Tuhan Yesus, 门徒们，他们与耶稣多活了40天。 Tuhan punya tuntutan tersendiri selama 40 hari. 耶稣对这40天有一定的特定的标准。 Mereka harus lulus selama 40 hari. 这些门徒们必须在这40天里过关。 Meskipun Tuhan dengan sabar menanti mereka. 主已经忍耐的等待他们。 Demikian juga di dalam waktu yang Tuhan berikan, hidup kita mengikuti Dia. 主也同样赐给我们每个人跟随他的时间的长短不同。 Jangan sampai 40 tahun kita ikut Tuhan Yesus, Tuhan tetap menilai kita orang yang lamban. 千万不要让我们已经度过了一生跟随他，结果最后主依然看我们太迟。 Bahkan lebih celaka jikalau Tuhan menilai kita orang-orang yang bodoh. 更何况，如果最后主将我们评价为愚蠢的人，这更是有祸。 Saudara, dalam ukuran waktu yang Tuhan berikan kepada kita, 因此，弟兄姊妹，在主给我们的不同的年日当中， setiap kita mungkin dan sangat mungkin punya satu problem di hadapan Tuhan. 我们每一个人极有可能在上帝面前都面临一个问题， Problem kita malas. 那就是偷懒。 Harusnya sudah menghasilkan 10. 原本应当已经结出10个果子， Satu pun belum ada. 结果1个果子还没结出来。 Seharusnya sudah mulai giat, 原本已经开始殷勤做工， tapi masih tertidur. 结果依然在沉睡中。 Seharusnya semakin rajin. 原本应当越来越认真， Kita sampai hari ini belum punya satu kemauan rela untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. 结果到今天依然不愿意热心的为主做工。 Kita yang berjanji dan berjanji sudah sekian tahun. 我们明明已经许了愿，多年以来一直在许， Bertekad dan bertekad. 不停的在主面前立志， Tetapi kita belum mewujudkan apa yang kita tekati di hadapan Tuhan. 但是我们在主面前的决心到如今还没有实现。 Dalam ukuran waktu yang Tuhan berikan kepada kita, 因弟兄姊妹，主给我们的时间年日当中， mungkin kita dinilai tidak lulus. 或许主看来我们是不过关的， Bahkan mungkin kita dinilai gagal oleh Tuhan. 主可能看我们不合格，甚至是失 Kiranya 败。 Tuhan berbelas kasihan kepada kita. 愿主继续施恩怜悯我们， Seperti Tuhan begitu sabar dan berbelas kasihan kepada murid-murid. 如同主基督曾经如何耐心的教导门徒们。 Mereka butuh bersama Tuhan.
他们需要与主一起生活。 Meskipun mereka merasa mereka tidak butuh lagi Tuhan. 即便他们自以为自己不再需要更多的教 Mereka 训， tidak sama sekali mengharapkan guru mereka, Yesus Kristus yang mereka banggakan itu menyatakan diri kepada mereka sebagai Tuhan yang sudah bangkit. 他们从来没有指望他们最是喜欢的夫子能够从死里复活，并且向他们显现。 Meskipun mereka sudah mendengar kabar dari murid-murid yang lain bahwa dia sudah bangkit, malaikat mengatakan dia sudah bangkit, Petrus sudah melihat dia sudah bangkit. 即便门徒们从其他的门徒当中已经听见主复活了，已经从天使口中听见，也从彼得的见证当中看见主复活了。 Dalam peristiwa ini mereka pun tidak merasakan, mengharapkan berjumpa dan mengalami kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit itu. 在这一段经文当中，我们也看到门徒们甚至都没有指望可以亲眼见到那复活的， Mereka terkejut 他们反而是惊慌， dan mereka ragu-ragu, 他们也有所疑虑， bahkan menganggap itu roh Yesus. 甚至以为耶稣不过是魂， Ini Yesus yang datang dalam wujud roh. 耶稣现在不过是魂而已。 Saudara, terjemahan Indonesia keliru menerjemahkan mereka menganggap itu hantu. 而印尼语呢，甚至的翻译有点问题，把这里翻译成以为耶稣是鬼。 Saudara, bukan hantu, roh di dalam bahasa aslinya. 但和合本圣经翻得更好，原文是魂。 Dan mereka merasa itu satu problem buat mereka. 门徒们因此把这个当作问题， Sehingga kebangkitan Tuhan Yesus lebih merupakan satu masalah bagi murid-murid. 也就是说，耶稣的复活对门徒们而言是一个问题。 Dan memang kebangkitan itu ternyata menjadi satu masalah. 耶稣的复活确实带来了一定的问题， Masalah bagi semua orang. 这是给许多的人、所有的人的一个问题。 Masalah bagi musuh-musuh Yesus. 对耶稣的仇敌来说是一个问题， Bagi para imam. 对众祭司来说是一个问题， Bagi Pilatus sendiri. 对比拉多自己是一个问题 Menjadi masalah. 的确产生了问题。 Karena masalah itulah mereka berbohong. 正是因为有问题，他们有的人选择撒谎。 Jadi bagaimana musuh-musuh Tuhan Yesus menghadapi masalah kebangkitan, mereka berbohong. 耶稣的仇敌们面对耶稣复活这个问题呢，他们选择撒谎， Dengan menuduh murid-murid sudah mencurinya. 他们撒谎，并且污蔑是门徒们偷走了耶稣的尸体， Dengan menuduh murid-murid berbohong bahwa dia sudah bangkit. 他们也污蔑是门徒们说谎，门徒们把耶稣的尸体藏起来。 Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus juga menjadi satu problem bagi murid-murid. 但是耶稣的复活对耶稣的门徒而言也是一个问题， Mereka ragu. 门徒们因此起了疑 Mereka 念， tidak mengerti. 门徒们愁烦， Mereka merasa mayat tubuh Yesus sudah diambil dicuri orang. 他们也以为耶稣的尸体被人偷走， Mereka tidak percaya. 他们也不愿意相信。 Saudara, kita melihat mereka tak bisa meyakini bahwa sungguh-sungguh Yesus guru mereka itu sudah bangkit. 耶稣的门徒们，他们无法承认耶稣他们的夫子确实复活了。 Butuh 40 hari untuk Tuhan Yesus hadir, meyakini, menjelaskan kepada murid-murid. 他们需要整整的40天，有耶稣如何显现，并且亲口向他们解释。 Mereka merasa Yesus sudah disalibkan. 他们所知道的耶稣已经被钉十字架， Yesus sudah dikuburkan. 耶稣已经被埋葬， Semua sudah selesai. 一切都结束了，不是吗？ Semua tinggal kenangan. 所以现在留下的不过是记忆。 Mereka tetap mengagumi Yesus. 他们依然心中仰慕耶稣， Mereka tetap adalah pengikut Yesus. 他们依然是耶稣的跟随者。 Tetapi mereka tidak mengharapkan Yesus yang sudah di kuburan itu mengalami kebangkitan. 但是他们从来没有指望被埋葬的耶稣会复活。 Saudara, tetapi Tuhan butuh menyatakan dirinya yang bangkit dan dia sungguh-sungguh bangkit. 但是我们的主耶稣他需要显明他自己确确实实复活了， Karena ini sesuatu yang penting. 因为这是重要的事情。 Murid-murid menganggap bahwa sudah cukup dia mati di kayu salib.
门徒们心中觉得他死在十字架上已经够了， dan sudah dikubur dengan baik-baik. 他被好好的埋葬也够了， Semua sudah berlalu. 一切都过去了。 Tetapi sesungguhnya tidak cukup, tidak berhenti sampai di sana. 但是其实并不足够，事情没有到此结束。 Saudara, pertanyaannya buat kita ialah, 因此，对我们而言， dapatkah seorang diselamatkan? Dapatkah seorang menjadi orang Kristen yang sejati tanpa percaya kebangkitan Yesus? 我们应当问自己：一个人如果没有真正的相信耶稣基督已经复活的事实，那么这个人能否被称为真的得救的基督徒呢？ Mungkinkah kita beroleh pengampunan tanpa percaya kepada kebangkitan Yesus? 我们有没有可能在不承认耶稣复活，就能因此得到罪的赦免呢？ Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus bukan sekadar fakta sejarah yang kita ingat. 弟兄姊妹，主耶稣复活不单是我们所纪念的事实， Kebangkitan Tuhan Yesus bukan sekadar sesuatu peristiwa yang benar terjadi di sana pada waktu itu. 弟兄姊妹，主耶稣复活不单是曾经在一个具体的地方，在历史上所发生的事件。 Kebangkitan Tuhan Yesus harus menjadi satu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. 耶稣的复活也应当是在我们的生命中起到重大影响和改变的事情。 Tidak cukup kita hanya mengatakan, mengakui itu sebagai fakta sejarah. 我们承认这是历史的事实是不够的。 Sejarah Romawi mencatat adanya peristiwa itu. 罗马的历史记载这件事情确实有， Bahwa Yesus yang disalibkan itu mengalami kebangkitan. 那就是所谓的被钉十字架的耶稣从死里复活。 Kita juga mungkin sebagai orang Kristen mengakui dia bangkit. 我们身为基督徒，或许也承认他复活了， Tetapi dia bangkit sebagai peristiwa yang terjadi pada waktu itu. 但是我们可能只是口里承认这是一个历史事件， Tidak ada hubungan denganku. 这件事情或许对我们的生命没有关系。 Saudara, kita percaya Julius Caesar seorang kaisar. 因为我们都相信尤利乌斯凯撒曾经做了凯撒， Kaisar Agustus seorang kaisar Romawi. 我们也曾经罗马的奥古斯都曾经 Dia pernah lahir. 他们曾经生在地上， Mereka sudah mati. 他们也曾经死了， Tetapi mereka pernah ada, itu fakta sejarah. 他们曾经存在世界上，这是历史事件。 Tidak ada hubungan dengan aku, dia lahir, dia mati, dia hidup. 他们的生、他们的死都跟我们无关， Tetapi bagi kita Tuhan Yesus lahir. 但是对我们而言，耶稣的生、 Tuhan Yesus mati. 主耶稣的死， Itu berkaitan dengan diri kita. 这是和我们的生命密切相关。 Sejarah yang dia alami harus menjadi sesuatu sejarah yang saya alami di dalam dia. 耶稣所经历的历史，也同样应当是我们在他里面共同经历的历史。 Demikian juga tentang kebangkitannya. 同样，耶稣的复活也是如此。 Itu harus menjadi satu peristiwa yang sungguh-sungguh berkaitan dengan diri kita. 耶稣的复活必须跟我们的生命是直接相关的。 Saudara, setiap kita bangga ikut Yesus. 弟兄姊妹，我们每个人为跟随耶稣而自豪。 Yesus guru yang bijaksana. 耶稣是智慧的夫子， Yesus seorang yang penuh kuasa mujizat. 耶稣也是一个满有权柄和行神迹的大能的人。 Yesus teladan yang sempurna. 耶稣也是一个完全的榜样。 Kebangkitannya sesuatu yang begitu unik yang tidak pernah terjadi pada diri manusia siapapun. 耶稣的复活极其的特殊，从来没有发生在任何一个其他人身上。 Kebangkitan Kristus sebagai sesuatu yang unik pada diri Yesus. 耶稣的复活在耶稣的身上的确是特殊的， Tetapi mengakui menerima Yesus yang bangkit sebagai satu keunikan pribadinya tidaklah cukup. 但是我们单单是承认耶稣的复活是一个特殊的事件，这是不够的。 Kita mungkin terima Yesus bangkit. 我们或许承认耶稣复活了， Kita bangga bahwa dia dibangkitkan. 我们也为耶稣的复活而自豪， Karena dengan kebangkitannya
因为我们相信他的复活， Dia menang atas iblis. 他已经胜过了撒旦， Dia menang atas kuasa maut. 他已经胜过了死亡的 Wah, 权势。 kita bangga. 我们为此感到自豪。 Tetapi itu suatu fakta yang terjadi pada diri Yesus. 但这些确实发生在耶稣身上。 Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita kebangkitannya bagian yang tak terpisahkan dari keselamatan yang Dia kerjakan bagi kita. 圣经清楚地记载，耶稣的复活与他为我们成全所赐给我们的救恩是密切相关的。 Kebenaran penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. 耶稣基督在十字架上所成全的救恩的事实， Dia menggenapkan penebusan, menanggung dosamu dan dosaku di atas kayu salib. 他在十字架上确实为你为我担当了我们的罪。 Kebenaran itu pada akhirnya terletak pada kebangkitannya. 这件事实，这个真理，最终也要指向他的复活。 Tanpa kebangkitan, keyakinan bahwa Dia menebus dosa kita itu menjadi nihil. 如果我没有他的复活，并且我们也不相信他借着复活成全这些事情，那么我们对他的信心都是枉然的。 Tetapi kita cenderung mau percaya, yang penting saya percaya Yesus, Yesus di kayu salib menanggung dosaku, aku percaya dosaku diampuni, selesai. 但是我们更多的人只选择相信表面的东西，只要耶稣为我死了，死在十字架上了，担当了我的罪，我的罪得赦了就够了。 Apa pentingnya Yesus bangkit? 耶稣的复活到底有什么重要 Kita 性？ rayakan Paskah. 好，我们会纪念复活节， Kita kenang Dia bangkit. 我们会纪念他复活。 Tetapi itu terjadi pada diri Yesus. 但是这个复活不过是他经历的嘛？ Kita tidak melihat itu sesuatu yang berkaitan dengan kita. 这件事情我们却看不到，跟我们的生命有何关系？ Saudara, bagaimana efek Tuhan yang di kayu salib itu menanggung dosa kita dan punya satu kuasa memberi pengampunan kepada kita. 主在十字架上为我们受死，担当我们的罪，赐给我们赦罪之恩的同时， Kebenaran itu terletak pada kebangkitannya pada akhirnya. 这个真理也同样是取决于他最后从死里是否复活。 Oleh sebab itulah Rasul Paulus mengatakan, 因此，使徒保罗才会说， jikalau Kristus tidak bangkit, 主耶稣若没有复活， maka sia-sialah iman kita. 那么我们所信的就是枉， Karena kita masih di dalam dosa. 因为他若不复活，意味着我们还在罪恶当中。 Saudara, tanpa kebangkitan Kristus, pertobatan kita sia-sia. 弟兄姊妹，若基督没有复活，那么我们所信的，我们的悔改都是枉然。 Apa yang kita katakan tentang pertobatan kita 我们所做的所谓的悔改的见证， sia-sia 一切都是枉 jikalau 然。 Yesus tidak bangkit. 前提是基督没有复活， Karena pertobatan itu adalah 因为我们的悔改， saya berpaling dari dunia, tinggalkan diriku, aku berpaling pada Kristus. 我们的悔改意味着我们已经脱离了世界，我们已经从世界回转回到耶稣里， Itulah pertobatan. 这就是所谓的悔改。 Tetapi kalau kita bertobat, kita berpaling kepada Yesus, ternyata Yesus tidak bangkit, 但如果我们的悔改的确是回转归向耶稣，但耶稣没有复活的话， Dia menjanjikan dia akan bangkit, 耶稣曾经应许他要复活， tetapi dia tidak bangkit, 结果耶稣没有复活的话， seluruh arti pertobatan itu menjadi nihil dalam hidup kita. 我们悔改的一切的意义都不再有了。 Saudara, kebangkitan itu bagian dalam keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita. 弟兄姊妹，耶稣的复活同样是耶稣为我们成全的救恩当中的一个重要部分。 Kebangkitan adalah bukti terakhir kebenarannya. 耶稣的复活也是耶稣这一番真理当中的最后一个证 Yesus 明。 mengatakan, 耶稣曾经说 di antara kamu, hai orang-orang yang menyaksikan aku, 在你们这些人见证我的人当中， siapakah yang mendapatkan aku berbuat kesalahan? 你们有谁能指出我犯的罪呢？ Dalam perkataanku, 我的言语， dalam pengajaranku, 或者是我的教导， di dalam kesaksian hidupku, 或者是我做的见证， saudara, tak ada satu perkataan pun yang salah dari perkataan Yesus. 耶稣所说的每一句话，没有任何一个字是错 Dan 的。 dia mengatakan dirinya sendiri adalah kebangkitan dan hidup. 耶稣自己也说他是
复活在他生命也在 Dan dia mengatakan, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. 他也曾经预言他第3日要复活。 Jikalau dia tidak bangkit pada hari yang ketiga, 他若没有在第3日复活， saudara, kebenarannya tidak ada pada dirinya. 意味着真理就不在他里头。 Oleh sebab itulah Rasul Paulus mengatakan 因此，使徒保罗才会说， di dalam Roma 4 ayat pasal 4 ayat 25. 在罗马书4章25节， Dia diserahkan untuk pengampunan dosa kita. 主耶稣他被交给人是为我们的过 Dia 犯， disalibkan untuk pengampunan dosa kita. 耶稣被钉十字架是为了赦免我们， Tetapi dia dibangkitkan 但是他接着复活了， untuk pembenaran kita. 他是为了使我们称为义而复活， Untuk kebenaran bagi kita. 为了使我们得义而复 Sehingga 活。 saudara tanpa kebangkitan Kristus, 因此，弟兄姊妹，若没有耶稣的复活， tak mungkin ada pembenaran bagi kita. 我们就无法被称为义。 Maka kebangkitan itu begitu penting bagi kita sebagai pengikut Kristus. 因此，耶稣基督的复活对我们这些跟随他的人极其的重要。 Tuhan Yesus butuh 40 hari meyakini murid-murid. 主耶稣需要在世上40天的时间继续教导门徒。 Lukas di dalam Kisah Rasul mengatakan 40 hari dia hadir di tengah-tengah murid-murid. 路加在使徒行传记载耶稣如何在40天里与门徒们同在同。 40 hari Lukas mencatat bahwa dia memberi bukti kepada murid-murid. 路加也记载，在这40天里，耶稣不停地向门徒们显明证据， Supaya mereka bisa menerima itu. 让门徒们都得以明白真理， Supaya mereka meyakini itu sebagai satu kebenaran yang sepenuhnya. 让门徒们完全相信并接受这是一个真理。 Saudara, kita melihat setelah Tuhan Yesus bangkit. 弟兄姊妹，我们看到耶稣复活之后， Hari itu, dan ini adalah satu peristiwa ke-6 Tuhan hadir di tengah-tengah murid menyatakan kebangkitannya. 特别是主耶稣如何在复活之后向门徒们第6次显现的时候， Dari 11 kali menurut catatan Perjanjian Baru, Yesus menyatakan dirinya yang bangkit kepada murid-murid. 新约圣经总共记载耶稣复活后向门徒们显现11次。 Ini adalah peristiwa yang ke-6. 我们今天所读的经文就是第6次显现。 Saudara, kita melihat di dalam peristiwa ini. 我们在这里来看这第6次， Hati mereka terkejut dan mereka ragu-ragu. 门徒们惊慌害怕起疑念， Mereka masih tidak percaya 门徒们依然不信， dan mereka menganggap Yesus yang hadir itu adalah roh Yesus. 门徒们甚至把他们眼前的耶稣当作是魂。 Tuhan sudah mengatakan dia akan menderita, 耶稣曾经说过，他要受害， dia akan mati, 他要受死， dia akan bangkit. 他也要复活。 3 kali dia mengatakan 耶稣也3次向门徒 dia 说， akan diserahkan dan menderita, 他要被交给人，他要受 dia 害， akan mati, 他要受死， dia akan bangkit. 并且他要复活， Dia akan menderita, 他要受苦 dia mati, 受死 dan dia akan bangkit. 复活。 3 hal ini tidak boleh dipisahkan. 这3件事不可分开， Saudara, ini tak boleh dipisahkan. 因为这3件事情是不可分开的。 Tuhan mengatakan 3 hal itu. 3 kali dia berkata 3 hal itu. 耶稣3次说明了这3件连在一起的3件。 Musuh-musuh Yesus, para imam-imam orang Farisi, 耶稣的仇敌包括许多的祭司长，还有法利赛人， menghadapi kenyataan bahwa dia menderita, dia mati, ya. 他们也都承认耶稣受了苦，也死了。 Tapi kenyataan bahwa Yesus bangkit, mereka berbohong dan menuduh murid-murid berbohong. 他们面对耶稣的复活，却是选择说谎，也选择诬告门徒们，诬告他们说谎。 Mereka menyangkal 他们 kebangkitan itu 选择不认耶稣复活， sebagai kabar bohong. 他们把耶稣复活当作谎话。 Saudara, hari ini kelompok orang Kristen liberal 弟兄姊妹，在今天许多的自由派基督徒， tetap menganggap diri mereka adalah orang Kristen.
他们依然声称自己是基督徒， Mereka percaya Yesus menderita. 他们相信耶稣受过苦， Mereka percaya Yesus mati di kayu salib. 他们相信耶稣在十字架上受死， Mereka tidak percaya Yesus bangkit. 但是他们不相信耶稣复 Itu hanya cerita murid-murid, itu hanya mitos dari murid-murid. 耶稣复活只不过是门徒们口中的传说而已。 Saudara, kita melihat di dalam perikop ini bagi murid-murid, 当我们看这段经文，特别是门徒们在这段经文当中， Yesus guru mereka sudah menderita. 他们相信他们的夫子耶稣受了， Mereka menyaksikan sendiri. 他们亲眼见证耶稣， Mereka menyaksikan Yesus mengalami kematian. 他们也亲眼见证耶稣受死， Tapi sulit sekali mereka menerima dia sudah bangkit. 但是他们实在难以接受耶稣复活的事实。 Yesus butuh 40 hari. 耶稣因此需要Demi 40 murid-murid 天，为了门徒们的缘故花40天。 Saudara, sampai Tuhan datang kepada mereka. 弟兄姊妹，甚至主耶稣必须来到他们当中 Di。situ 10 murid di luar Yudas dan Thomas. 这个时候呢，只有10个门徒，没有犹大，也没有多马。 Lihatlah tanganku. 你们看我的手， Lihatlah kakiku. 你们看我的脚。 Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus pada hari itu menjulurkan tangan dan kakinya 我们可以想象耶稣当时那个画面，如何向门徒们伸出他的手、他的脚， untuk meyakini murid-murid 为的是可以说服门徒们， bahwa dia sudah bangkit. 说服门徒们相信他复活了， Tubuh yang sejati itu juga sudah bangkit. 他的身体，这个有血有肉的身体也已经复活了。 Saudara, kita melihat bagaimana mereka semua perlu dengan sabar diajar, dijelaskan. 我们看到这时候门徒们如何必须也同样耐心的被指教、被纠正， Saudara, itulah fakta. 这是事实。 Kebenaran iman selalu perlu kesabaran untuk dijelaskan. 我们在信仰当中的真理确实需要耐心的讲解。 Kebenaran iman perlu satu persuasi untuk bisa diterima. 所谓的信仰当中可接受的，是需要花时间不停说 Satu 服。 kebenaran iman butuh waktu untuk mengangkat rintangan dalam hati pikiran murid-murid. 信仰的真理需要经过时间，才能慢慢的被克服，被门徒们接受。 Saudara, itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus. 这就是耶稣所做的， Saudara, ini satu problem semua orang Kristen. 这也是我们每个基督徒面临的共同的问题。 Saudara, kita perlu persuasi. 我们每个人都需要被说服， Kita perlu dijelaskan dan dijelaskan. 我们需要不停的被讲解。 Kita perlu halangan di hati kita, pikiran kita itu diangkat oleh Tuhan. 我们心里各样的阻碍还有障碍，都需要被上帝一个一个 Supaya kita bisa mengerti dan menerima kebenaran itu. 使我们才能明白那真理如何。 Saudara, itulah yang kita kerjakan setiap speak. Saudara. 弟兄姊妹，这就是我们每次在信仰讲座当中所做的事。 Speak mengapa harus ada humas? 为什么必须大力的宣传基督教信仰讲座？ Speak hambatan itu bukan panitia. 信仰讲座的障碍不在于筹委会， Hambatan itu adalah dari orang-orang Kristen yang ada. 讲座当中的障碍常常就是外面的基督徒， Untuk mereka mau datang menerima kebenaran dan belajar pengajaran yang benar itu. 要想让基督徒愿意卸下心防来到现场学习真理， Mereka perlu dipersuasi. 是需要一定的说服， Mereka perlu difasilitasi. 是需要一定的帮助，让他们 Mereka 来 perlu didorong. 是需要一定的鼓励， Mereka perlu diajak. 是需要一定的邀请， Mereka perlu dibantu rintangan kesulitan mereka apa? 他们需要被我们帮助克服， Supaya mereka bisa menerima kebenaran itu. 让他们愿意接受讲座的真理。 Saudara, itu selalu terjadi di dalam hidup kita orang Kristen. 这样的困难是我们每个基督徒都会面临的。 Tuhan membujuk kita. 主需要鼓励我们， Tuhan menjelaskan kepada kita. 主需要向我们讲解， Tuhan coba membawa kita dengan segala dorongannya supaya kita semakin maju. 主也经过千方百计不停的试图让我们克服各样的障碍， Tetapi kita tidak maju-maju, saudara. 但是我们常常不愿意进步。 Dan mereka murid-murid di sini. 而这里门徒们， Mereka ingin mengerti Yesus 他们想要明白耶稣， dengan cara sendiri. 但是他们想要用自己的方法明白耶稣， Seperti kita, saudara.
就好比我们常常 Ayo datang, speak. 来吧，参加信仰讲座吧。 Ikut speak Kristologi dan eklesiologi. 来吧，参加我们最新的这一场教会论讲座吧。 Sudah cukup lah. 哎呀，算了，我学够 Saya 了。 sudah cukup mengerti Yesus. 哎呀，我对耶稣的认识已经够 Saya 了。 sudah belajar katekisasi. 我已经上了学道班呀， Saya sudah percaya Yesus. 我也早就已经信了耶稣， Tidak perlu tambah-tambah lagi. 不用再多学什么东西。 Saudara, murid-murid hari itu bersama Tuhan Yesus. 弟兄姊妹，门徒们当时与耶稣一起， Tapi mereka ingin Yesus itu roh Yesus. 但是他们只愿意相信他们眼前的神， Mereka ingin mengerti Yesus di tengah-tengah mereka, roh Yesus. 他们对眼前的耶稣只想要把它理解为魂， Mereka tidak mau itu sungguh-sungguh Yesus. 他们不愿意接受这是有血有肉的， Mereka mau menurut pikiran mereka sendiri. 他们只愿意按照自己的想法理解这个， Mereka ingin menurut kemampuan mereka bisa terima Yesus. 他们只愿意按照他们的能力来解读眼前的， Mereka ingin menurut mereka pengertian tentang Yesus, itulah Yesus. 他们只愿意按照自己的理解来接受所谓的， Mereka tidak mau lebih maju yang sejatinya mengenal Yesus. 他们不愿意在对耶稣真耶稣的认识上有更多的进步。 Itulah problem hidup kita orang Kristen, saudara. 这就是我们身为基督徒常有的问题。 Kita mau mengerti Yesus menurut waktu saya lah, menurut kemampuan saya lah. 我们只愿意按照我们自己的时间、我们自己的能力来解读耶稣是谁。 Dan mereka ingin mengerti Yesus, Yesus yang tanpa tubuh. 门徒们想要接受的就是没有血、没有肉的耶稣。 Kalau Yesus hari itu adalah roh, memang aku adalah roh Yesus. 如果说当时的耶稣真的不过是魂的话， Selesai, saudara. 那么就没有下文了。 Tapi Yesus harus bersama-sama mereka. 但是耶稣必须耐心的与他们生活， Menunjukkan dirinya sungguh-sungguh bangkit. 耶稣必须向他们显明他真的复活了。 Buktikan tangan bekas paku. 你们看我的手、我的脚、我的钉痕， Buktikan kakinya 你们看 bekas paku. 我的手脚，这是我的证据。 Sudah cukup? 这些够了吗？ Tidak cukup, saudara. 弟兄姊妹还不够。 Lantas Tuhan bertanya, 接着耶稣问他们 Adakah padamu makanan di sini? ，41节，你们这里有什么吃的没有？ Apa Yesus lapar? 难道耶稣真的饿了吗？ Yesus pasti bukan Yesus yang lapar. 这耶稣肯定不是因为他饿了， Yesus yang sudah bangkit, dia tidak butuh makan. 已经复活的耶稣不再需要吃。 Tapi dia bertanya, adakah padamu makanan di sini? 但是耶稣问他们：“你们这里有什么吃的没有 Lalu mereka mengambil sepotong ikan goreng yang masih ada sisa satu itu. ？”42节，他们便给他剩下的一片烧鱼， Berarti baru saja mereka dinner bersama. 意味着门徒们自己刚刚吃完饭， Yesus makan seorang diri. 耶稣一个人在他们面前吃了。 Disaksikan 10 murid. 耶稣让门徒们来看他吃。 Saudara bayangkan, saudara makan ditonton 10 orang, saudara. 我们想象一下，我们吃饭被10个人看着， Yesus rela melakukan itu. 耶稣甘心这么做， Untuk meyakinkan murid-muridnya. 为的是可以说服耶稣， Bahwa aku bangkit dengan tubuh yang sejati. 可以说服门徒们，我有骨有肉，这是真的身体。 Betapa Tuhan begitu sabar. 耶稣，我们的主何等的忍耐， Betapa Tuhan begitu merendahkan dirinya di hadapan murid-murid. 他在门徒们面前是多么愿意屈尊， Agar murid-murid bisa yakin tentang dirinya yang sudah bangkit. 为的是可以说服门徒们明白他已经真实复活了， Dan itulah Yesus makan. 所以耶稣才在他们面前吃。 Saudara, mengapa tubuh kebangkitan itu masih mau makan? 弟兄姊妹，这个复活后的耶稣的身体为什么还要吃？ Ikannya jatuh di mana? 那吃的话，这个鱼是进入消化道，然后 Masuk dalam perut. 进入了消化道胃 Lantas 里， dalam perut bagaimana? 然后到胃里怎么消化？ Saudara, mengapa Yesus makan? 耶稣到底为什么要吃呢？ Saudara, peristiwa ini menggambarkan satu konsep penting yang diajarkan oleh Herman Bavinck. 这件事情其实也表明了这个巴文克神学家所表明的一个道理， Nature and grace. 就是所谓的自然与 Ini satu konsep penting sekali, saudara. 自然与恩典，这是非常重要的神学概念。 Nature and grace.
自然与恩典。 Saudara Tuhan Yesus di sini makan ikan goreng itu. 主耶稣在这里吃那一片烧鱼， Sesuatu yang natural. 这是一个自然的活动。 Dia makan. 他吃了自然的食物， Setelah bersyukur atasnya. 他就这样接过来吃了。 Saudara, kadang-kadang kalau kita makan, apa doa kita? 我们每个人吃饭的时候，我们常常怎么谢饭祷告呢？ Tuhan bersyukur makan malam ini. 主啊，我们为这一顿餐而感谢你， Kuduskanlah makanan ini. 求你洁净这一顿晚饭， Ada babi, 当中有猪肉， ada cumi. 还有鱿鱼。 Kuduskanlah. 主啊，求你都洁净吧。 Saudara, babi tetap babi. 但猪肉还是猪肉， Kalau itu haram, tetap haram. 猪肉就算它脏的，它也还是脏。 Tetapi bagi kita yang tidak haram, 但是对我们这些已经得了洁净 itu 的人， sesuatu yang natural. 这些本身都是自然的事。 Saudara, apanya yang dikuduskan? 所以到底是什么东西得了洁净？ Saudara, kalau kita makan, dikuduskanlah Tuhan. 当我们谢饭祷告求主洁净， Adakah sesuatu yang najis? 难道桌上有不洁的东西出现吗？ Saudara, itu kudus adanya. 这些本身就是已经是得了洁净。 Grace does not remove nature. 所谓的恩典没有去除事物本身的自然性， Grace does not destroy nature. 恩典并没有摧毁事物本身的自然性。 Anugerah Allah tidak meniadakan hal yang natural. 上帝的恩典没有去除自然的事物， Anugerah Allah tidak menghancurkan yang natural. 上帝的恩典没有摧毁自然事物。 Anugerah Allah itu memurnikan yang natural itu dari dosa. 上帝的恩典其实是洁净了所谓的自然事物当中被罪玷污的部分。 Saudara, inilah prinsip yang menghidupi di dalam mandat budaya di dalam gerakan ini. 弟兄姊妹，我们也是凭着这样的精神而行这个运动当中各样的文化使命。 Kita patong mendirikan museum. 唐牧师建博物馆， Sesuatu yang natural. 这是一个自然的活动。 Bijaksana skill manusia yang begitu tinggi. 如何借着文物来看并学习人的崇高的智慧？ Saudara, bagi mungkin beberapa kalangan orang Kristen mengatakan itu sesuatu yang harus di-destroy. 可能对于一些基督徒而言，这些都是偶像需要摧毁的。 No, grace does not remove and destroy nature. 不，因为所谓的恩典并没有摧毁自然事物， Tetapi anugerah itu memurnikan, 但是恩典相反的洁净， menyucikan dari unsur dosa yang ada di dalam nature. 使得自然当中的事物原本有的被玷污 Dia 的部分， menghancurkan unsur dosa yang menjadi satu jiwa yang ada di dalam nature. 被最玷污的这自然当中的部分，是被恩典所洁净、所圣化。 Saudara, oleh sebab itulah kita menghargai musik. 因此，弟兄姊妹，这也是为什么我们欣赏音乐。 Mengapa kita harus menghancurkan, meninggal, membuangkan satu karya musik yang begitu indah dari karya bijaksana, skill manusia yang begitu tinggi. 优美的音乐是从人高超的技艺当中所产生的，这个遗产。我们为什么要遗弃呢？ Kita dengan alasan anugerah Allah, 我们知道这是上帝的恩典。 kita membuangnya, 我们如果撇弃的话， kita meninggalkannya, 我们如果选择丢弃， dan kita memakai hal-hal yang lain yang lebih rendah. 而我们因此还选择其他更低等的东西代替的话， Saudara, itu bukan prinsip anugerah yang Allah kerjakan dalam hidup kita. 这就有违背上帝在我们的生命中所施下的恩典。 Grace restores nature. 恩典本身也使自然恢复， Grace perfect nature. 恩典使得自然变得更完全。 Nature is good, 自然本身是好， but it is fallen. 只不过是已经堕落， Maka kejatuhan nature di dalam dosa. 所以自然在罪恶当中已经堕落。 Anugerah Allah itulah yang mengangkat dan memurnikannya. 但是上帝的恩典不单扶起自然，也洁净。 Saudara, Tuhan Yesus makan apa adanya roti itu dan ikan itu. 主耶稣就这样吃那一片， Dan dia menerima itu sepenuhnya 耶稣也接过来，完全的吃， di hadapan murid-muridnya. 就在门徒们面前做了 Itu 这事， membuktikan satu prinsip.
这表明一个原则， Kebenaran di dalam iman kita orang-orang Reform. 那就是我们身为归正宗的基督徒所信的真理。 Grace does not destroy nature. 表明一个道理，那就是自然不至于摧毁自然。 Grace does not remove nature. 上帝的恩典不至于去除事物的自然性。 Saudara, kiranya Tuhan menolong kita 因此，弟兄姊妹，愿主继续帮助我们， menjadi murid yang sungguh-sungguh melihat dan mengerti kebangkitan itu. 使我们成为真正看见并明白复活的。 Tanpa keyakinan murid-murid dari Tuhan Yesus yang hadir selama 40 hari di tengah-tengah mereka. 门徒们如果没有和耶稣一起生活40天，并且得到纠正的话， Mereka tidak punya keyakinan. 门徒们就不会有真信。 Maka ayat 48. 因此，48节记载， Mari kita membaca 让 bersama-sama. 我们一起来读这一节经文。 2, 预备 3. 起。 Kamu 你们就是 adalah 这些 saksi 事 dari 的 semua 见 ini. 证， Kamu adalah saksi dari semua ini. 你们就是这些事的见证。 Saudara, kita melihat seluruh kehidupan murid-murid menyaksikan kematiannya, penderitaannya, dan akhirnya menyaksikan sungguh-sungguh kebangkitan dia. 门徒们都亲眼见证耶稣的死，耶稣的受难，最后也见证耶稣的复活。 Maka kamu adalah saksiku. 所以你们就是我的见证， Saksi dari semua 你 ini. 们就是这些事的见证。 Dengan kesaksian ini engkau akan bersaksi. 借着这些见证，你们会做更 Engkau 多的见证， akan menjadi saksiku. 你们就要做我的 Dan 见证， terus bersaksi. 不停的做见证。 Atas dasar kesaksian inilah kekristenan hidup sampai hari ini. 基督教也是基于这个见证才存留到今 Atas kesaksian murid-murid yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Injil ditulis atas dasar kesaksian itu. 主耶稣的门徒也一样，因为亲眼见证了耶稣复活的事实，而也因此写 Dan 下了福音。 Injil hari ini menjadi satu kesaksian bagi kita. 如今我们所读的福音就是对我们的见证， Dan kesaksian itu sudah kita alami. 这些见证也是我们亲身经历， Kita adalah saksi kebangkitan Kristus. 我们也都是亲眼见证耶稣复活的。 Kekristenan tidak diberitakan atas dasar otoritas militer. 所谓的基督教不是通过军事权力被传开的， Kekristenan tidak diberitakan dan berpengaruh atas otoritas kekuatan politik. 基督教也不是靠着政治的权势被传开的。 Kekristenan menjadi tersebar selama 2000 tahun tidak atas dasar kekuatan ekonomi. 基督教被广传到如今2000多年，也不是靠着经济或者是财务的力 Dia 量， tersebar dari waktu ke waktu, dari hati ke hati, berdasarkan kesaksian orang-orang percaya. 基督教逐步的一个一个从一颗心传到另外一颗心，都是基于 Kamu adalah saksi dari semua ini. 你们就是这些事的见证。 Saudara dan saya adalah saksi dari semua ini. 弟兄姊妹，你和我都是这些事的见证。 Saudara, hari ini kita adalah saksi. 弟兄姊妹，今天我们要明白，我们都是见证 Tetapi 人。 kegagalan hidup kita sebagai orang Kristen 但是我们身为基督徒，常常犯的错， bukan tidak memberi persembahan, 并不是我们没有交奉 bukan 献， tidak rajin ke gereja. 也不是我们很少去教会。 Kita gagal di dalam bersaksi bagi Kristus. 我们最大的失败在于我们常常没有为主做见证。 Saudara, kalau ditanya, Pak Tong kalau tanya saya, pertanyaan yang paling saya takuti itu apa? 如 Kalau 果 Pak Tong bertanya, 如果唐牧师问我，你最害怕的一件事是什么？ kapan kamu terakhir menginjili? 那就是我最怕唐牧师问我，你最后一次传福音是什么时候？ Wah, itu pertanyaan paling saya takuti, saudara. 对我来说，我最怕唐牧师问我这个问题。 Kapan kamu terakhir memberitakan Injil? 你最后一次传福音是什么时候？ Saya tanya kepada seorang bapak. 我曾经问一个弟兄， Bapak sudah berapa tahun jadi Kristen? 某弟兄，你做基督徒多少年了？ 10 tahun lah. 啊，我做了10年的基督徒。 Sudah berapa orang yang diinjili? 10年期间，你向多少人传了福音？ Pernah tidak kesaksian tentang Yesus yang menyelamatkan Bapak? 有没有为他们做过基督如何拯救你的见证？ Tidak pernah. 我从来没有。 Kenapa? 为什么呢？ Enggak. Takutlah. 哎呀，我怕嘛， Susah bicara. 我也没有口才。 Saudara,
kita akhirnya akan dinilai Tuhan Yesus, kita gagalkah jadi orang Kristen? 弟兄姊妹，最后主在审判的时候是如何看我们是失败的基督徒？ Berdasarkan kesaksian hidup. 他会凭着我们生命所做的见证而评价我们。 Pernahkah engkau menyaksikan Kristus? 我们有没有为主做见证？ Saudara, itulah fungsi dan tugas kita sebagai orang Kristen. 这就是身为基督徒的我们所应当尽的责 Kamu 任。 adalah saksiku dari semuanya ini. 你们就是这些事的见证。 Saudara, kita mungkin jadi orang Kristen gagal baca Alkitab. 因此，我们身为基督徒，或许很少读经， Gagal melunasi janji Tuhan 我们或许 kepada Tuhan. 对主立下了很多的决心，但是很多都没有 Sudah 做到。 10 tahun saya ikut Yesus. 我们跟随基督，或许有10年了， Dalam ukuran waktu, saudara, Tuhan akan menilai kita. 但是时间一到，神也同样会评价。 Dan kita akhirnya menemukan satu problem sesungguhnya hidupku di hadapan Tuhan. 最终，我们也必须承认我们在神面前的生命是多么有问题。 Aku meninggalkan banyak janji. 我曾经也食言多次， Aku menunda banyak hal. 我也耽误了许多的事情没有 Aku 做， belum melakukan banyak hal. 还有许多的事情本该做却没有做。 Aku belum pernah memberi. 我也很少帮助人， Dan Tuhan akhirnya menilai kita. 而上帝最终会评估我们， Kau belum pernah bersaksi. 他要衡量我们是否有为他做见证。 Saudara, mungkinkah kita seorang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus? 因此，我们这些人是否真的在基督里已经得救呢？ Kristus yang sudah mati bagi kita. 基督他已经为我们死， Kristus yang sudah menanggung dosa kita. 基督也已经担当了我们重责， Kristus yang sudah bangkit bagi kita. 基督也已经为我们复活， Kristus yang sudah memberi keselamatan kepada kita. 基督已经把救恩赐给了我们。 Kita tak pernah menyaksikan itu. 但是我们是否没有为此做见证？ Saudara, kita kalau tetap tak pernah bersaksi, 因为我们如果没有为此做见证， kita adalah orang Kristen yang gagal. 我们就是失败的基督徒。 Saudara, kamu adalah saksiku. 弟兄姊妹，你们就是这些事的见证。 Kiranya kita berani. 愿我们得以有勇气， Tuhan beri kita kekuatan. 愿主给我们更多的力量， Tuhan beri kita satu tekad 愿主也给我们更大的决心， untuk berani bersaksi, 让我们勇敢的做见证， memberitakan Injil, 勇敢的传福音， menyaksikan Dia 勇敢的见证 bahwa Dia adalah juru selamat. 他就是救主， Dia adalah satu-satunya juru selamat. 他就是唯一的救主。 Kamu adalah saksiku. 你们就是我的见证， Kamu adalah saksiku. 你们就是我的见证。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿主继续帮助我们， Berapa tahun Tuhan waktu berikan kepada kita? 主还会给我们多长的时间？ Mungkin 40 tahun. 或许还允许我们活40年， Mungkin lebih daripada itu. 或许还有更长的时间。 Tuhan akan mengukur hidup kita berdasarkan waktu. 但主都会按照他给我们的时间和年日来衡 Berapa 量我 banyak 们， kemajuan iman kita? 衡量我们到底有多大的进步， Berapa besar pengorbanan kita? 衡量我们为主做了多大的牺牲， Berapa kemajuan pengertian kita? 衡量我们对他的认识有多少， Berapa banyak tekad yang kita sudah genapi? 衡量我们已经完成了多少个任务， Berapa banyak kesaksian yang kita sudah berikan? 衡量我们为他做了多少见证。 Kita selalu menghadapi problem waktu. 我们都会面临时间的问题。 Kiranya dalam waktu yang singkat ini, 愿在这短暂的 dalam waktu yang 讲道 cepat 当中， berlalu, 时间过得很快， kita tidak banyak membuang waktu. 愿我们不再浪费时 Kita 间， hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 愿我们专心为主而活， Bersaksi bagi Tuhan. 在主面前做见证， Menjadi berkat bagi banyak orang. 做许多人的祝福。 Amin saudara. 弟兄姊妹，阿门， Amin saudara. 阿门。 Mari kita 我 berdoa. 们同心祷告， Tuhan Yesus, 主耶稣啊， terima kasih untuk kesabaran-Mu. 我们为你长久忍耐而感 Terima 谢， kasih untuk pimpinan-Mu. 我们为你的引导而感谢， Terima kasih untuk teguran-Mu. 我们为你的责备感谢你， Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan 我们 kepada 为 kami. 你赐给我们每个人的时间感谢你。 Engkau begitu sabar seperti Engkau sabar kepada murid-murid. 主啊，你对待我们如同对待门徒那样有耐心。 Tuhan berilah kami hati yang semakin yakin. 主啊，求你赐给我们更多的信心， Jangan biarkan kami hidup di dalam kelambanan kami. 求你不要使我们继续留在我们的， Jangan biarkan kami hidup di dalam kebodohan hidup kami hari ini. 求你不要使我们继续活在迟钝当中， Kasihanilah kami.
恳求你怜悯我们。 Kami mau memandang Tuhan Engkau yang sudah bangkit itu. 主啊，我们愿意定睛仰望你复活的基督。 Sebagai Tuhan yang bangkit bagi keselamatan kami. 你是为我们的救恩的缘故而复。 Tuhan, kami patut menyaksikan itu. 主啊，我们必须常常纪念。 Kami harus memberitakan tentang kemenangan-Mu dan keselamatan yang Engkau sudah genapkan. 主，我们也必须常常为你所成全的得胜死亡的 Beri 救恩， kami beban. 我们必须常常为此传。 Beri kami kesungguhan. 求你给我们更多的负担， Beri kami keberanian. 求你给我们更多的勇气， Dan tolonglah hidup kami. 求你继续帮助我们， Supaya kami semakin maju. 叫我们一生不断的进步， Semakin bertumbuh. 叫我们一生继续成， Semakin rela. 叫我们越来越甘心乐意， Semakin berkenan kepadamu. 越来越讨你喜悦。 Dengarlah doa kami. 求主垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan kami Yesus 我们 Kristus. 奉主耶稣基督的名祷告， Kami berdoa. 感恩， Amin. 阿门。